Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini 1 hari bulan Jumad al-Ula 1442 bersamaan dengan 16 hari bulan 12 2020, kita dapat meneruskan pengajian kita di dalam tafsirul Quran dan juga tadabbur ringkas kepada ayat-ayat pilihan. Kita masih lagi dalam surah Hud, surah yang ke-11, juzuk yang ke-12, bermula ayat yang ke-61. Ayat 61, kisah kaum Samud dan nabinya Saleh. Ini adalah merupakan kisah yang ketiga di dalam surah ini, surah Hud. Dalam siri yang lepas kita bincang tentang Nabi Hud. Pada kali ini kita bincang tentang Nabi Saleh. Dia panggil utara selatan, kan? Ini di Janub, ini di Syamal, utara selatan semenanjung tanah Arab, Mekah. Jadi alhamdulillah kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Itu ayat tuduhan jahat yang dibuat oleh puak-puak Samud kepada nabi mereka. Baik, kita pergi kepada terjemahan dulu lah. Kemudian kita baca ayat satu-satu. Wa ila Samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Tengok nota di bawah kata apa? Mulai dari ayat ini, ayat 61 ini, Allah SWT menceritakan pula kisah Nabi Saleh alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam dengan kaumnya, kaum Samud. Jadi Nabi Saleh ni adalah Rasul yang kedua dari kalangan Arab. Tanda situ. Saleh Ar-Rasulul Thani minal Arab. Mereka adalah penduduk negeri Al-Hijr. Letak bagi bawah Al-Hijri yang terletak di utara Madinah.
Al-Hijri sekarang ni terkenal dengan mantiqah Al-Ula, alif ain lam alif hamzah Al-Ula, ataupun lam alif ya Al-Ula, ataupun dikenal dengan nama Madain Saleh. Kalau tuan-tuan buka cari internet tulis Madain Saleh, dia akan keluar bandar ni kaum Samud yang telah dibinasakan penduduknya, tapi bangunan-bangunan dia yang dia pahak bukit masih wujud, masih ada. Bekas-bekas peninggalan mereka terdapat di Wadil Qura, nama tempat dulu Wadil Qura, dan di Al-Batra. Batra ni kalau bahasa orang putih dia panggil Petra di negara Jordan. Maknanya satu tepak duduk di Al-Ula di Wadil Qura, satu bandar lagi duduk di Petra di Jordan. Jadi alhamdulillah lah, waktu ana duduk berjalan, waktu zaman belajar dulu sempat kita pergi ke Jordan, pergi tengok di Petra, dan juga kita tengok di Al-Ula, sama ya teknologi dia sama. Jadi puak-puak ni Nabati dia panggil ni. Kenapa cerita Nabi Saleh ini telah berlalu dalam suratul A'raf yang telah kita ceritakan. Para jemaah sekalian, apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala pilih dua kawasan ini, utara selatan? Utara puak-puak Samud, selatan janub puak-puak kaum Ad dengan Nabi Hud. Timur dipanggil utara selatan. Sebab mengikut dalam sejarah, tengok kita baca sejarah sikit. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was saif. Puak Quraisy ni dia mengembara dua kali, dua setahun, rihlatash syita', waktu musim sejuk dia pergi ke arah Yaman, pergi ke puak-puak kaum Samud, kaum Ad sebelah Hadramaut. Itu dipanggil musim sejuk sebab belah Yaman ni panas sikit. Musim panas, Saif, dia pergi ke Syam. Syam ni nak lalu ke Tabuk tu, lalu kot ni. Dia lalu kot Diyar Samud. Sebab apa? Sebab bumi Syam ni musim panas apa sejuk. Waktu anda pergi ke Jordan, sahabat-sahabat kita ambil letak di rumah pelajar lah, rumah. Kita masuk-masuk tengok, kita tengok mana aircon. Ni musim panas ni. Kita keluar daripada Mekah tu mungkin dekat 50 darjah Celsius. Mari sini, sahabat-sahabat kata, "Ita ke apa?" Kata tengok-tengok suhu aircon lah. Dia pun buka tingkap, prak, tunggu sekejap aircon mari. Zoom, angin sejuk. Kita kata, Masya Allah. Orang di Syam, musim panas kita di Madinah, di Mekah, berasa orang Syam sejuk. Itu hikmah. Maka dia panggil rihlatus syita'i was saif. Musim panas dia pergi ke Syam, musim sejuk dia pergi ke Yaman. Jadi sebab di Yaman tu panas, tidak sejuk sangat. Sama juga Mekah. Mekah dengan Madinah beza. Kita duduk di Madinah ni pakai baju dua lapis, sejuk. Mari kita pergi Mekah, bawa anak-anak naik kereta pergi umrah. Siapa di Mekah, orang Mekah bingung pasal aircon lagi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi orang Mekah ni asalnya Mekah ni penduduk dia susah. Dia tak ada air, dia tidak ada banyak benda-benda, tanaman pun tidak ada. Jadi bila dia ni susah-susah, ketua keluarga ni buat lari, anak-anak dia masuk dalam bukit, tunggu mati. Jadi Hashim bin Abdul Manaf ni, ketua Mekah masa tu, dia kata, tak mungkin kita tunggu rakyat kita ni pakai mati, tak ada bajet gini, tak boleh. Maka Hashim ni dianggap seperti raja Mekah pada masa tu, keluarga Nabi lah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul Manaf ni. Dia pun buat satu pengembaraan perdagangan, pergi ke rihlatus syita'i was saif. Pergi kot ni supaya apa? Supaya orang yang boleh pergi mengembara ni mencari rezeki.
Bila balik, bawa balik barang-barang dagangan, keuntungan tu dia bagi, bajet tu diberi charity kepada orang-orang miskin ni, jadi tidak ada lagi orang yang mati sedemikian. Maka dia bagi zon. Hashim pergi ke Rihlatus Syita, pergi ke Rihlatus Saif ke Syam. Abdul Syams pergi ke Rihlah Al-Habasyah. Al-Muttalib pergi ke Yaman. Naufal pergi ke Biladi Faris. Jadi para jemaah sekalian, kenapa kita mukaddimahkan dengan cerita ni? Sebab Allah SWT buat lalu dia orang ni nak suruh tengok. Mugi ke Yaman, tengok kaum Ad apa sudah jadi, yang derhaka kepada Nabi, hancur. Mu pergi ke Syam, tengok kaum Samud apa sudah jadi, mereka juga hancur. Mu balik lawan Muhammad, apa faedah? Mu nak tunggu hancur juga. Itu dia panggil perjalanan pengembaraan ilmu supaya mereka mengambil pengajaran. Jadi alhamdulillah, mari kita pergi kepada tajuk kita. Panjang juga ni, pendek-pendek pun. Wa ila Thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Jadi kata di ahli tafsir, saudara di sini anak beranak. Anak beranak maknanya Ad, Hud, anak beranak dia tu Nabi tu. Saleh, anak beranak kaum Samud, mana puak-puak dia belaka. Mu Quraisy nu Mekah nu, mu duk berjalan nu, mu kena ingat di Mekah nu anak beranak mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya episod 3 ni sama. Ini anak beranak, ini wa ila Quraisy, kepada puak Quraisy anak cucu mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dia pun sama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Saleh berkata, wahai kaumku. Dia guna bahasa lembut, wahai kaumku. Hei anak beranak kita tu, gitulah ibarat kata, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan yang berhak disembah bagi kamu selain daripada Allah, tidak ada. Huwa ansha'akum minal ardi, Allah lah yang telah menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi. Siapa dia? Tu ayah kita dulu lah kan. Maka dalam ayat ini Nabi Saleh membawa kepada kaum Samud, dia bawa apa? 2 dalil menunjukkan keesaan Allah Azza wa Jalla. 2 dalil. Yang pertama sekali, Nabi Saleh ni keturunan dia kaum Samud. Dia kata apa? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tak ada Tuhan lain dah. Hakmu duduk makan, minum semua apa ni, Allah yang rezekikan kamu. Dalil yang kedua, huwa ansha'akum minal ardi, Allah lah yang telah menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi. Kita ni mari tu ayah tu ada kita dulu, mari daripada bumi, dan kita membesar juga daripada bahan bumi. Ada orang celak mata, dia kata kami mana jadi bumi, kita makan nasi, kita makan gandum, kita makan buah. Tuan-tuan pergi cari umbi beras duduk di mana, umbi gandum duduk di mana, semua di atas bumi. Baik, kita makan lembu. Lembu mari mana? Lembu mari daripada rumput. Rumput dari mana? Dari bumi. Tak usah buah besar. Kita ni asal kejadian daripada bumi. Hak kita hidup hari ni pun daripada bumi. Hasil daripada kita makan hasil bumi, akhir keluarnya jadinya air mani. Maka air mani itulah yang menyambung zuriat manusia sampai ke hari kiamat. Allahu Akbar. Wasta'marakum fiha, Allah hendak menghendaki kamu memakmurkan bumi ini. Tengok nota di bawah. Yakni berusaha supaya ramai penduduknya, banyak hasil mahsulnya, dan sejahtera hidupnya. Saleh bawa mari pada kaum dia 2 dalil. Dalil yang pertama, kita daripada unsur bumi. Dalil yang kedua, kita kena makmurkan bumi ini. Tu hijaumu. Bukan duk karut-karut mari duk sembah berhala atas muka dunia ni, tidak.
Kita kena makmurkan bumi ini dengan peraturan Allah. Maka apa yang kita kena buat? Fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Yang pertama sekali, berhenti daripada perbuatan syirik ni. Itu untuk orang kafir. Kita orang sudah beriman, berhenti daripada perbuatan mungkar dan maksiat. Dua. Jadi kalau orang beriman dah, mungkar dengan maksiat. Kalau orang kafir lagi, syirik dengan perbuatan-perbuatan yang syirik. Itu mungkar paling besar dalam dunia ini. Maka dia perintahkan kepada kita istighfar, thumma tubu ilaih, kemudian kembalilah kepada Allah, bertaubat, kembalilah kepada Allah dengan taat dan tauhid. Allahu akbar. Sama je dakwah siapa-siapa pun, nabi-nabi, inilah dakwah dia. Kita dah bincang banyak kali dah, kenapa istighfar dulu kemudian taubat? Jawabnya istighfar tu kata dengan lidah dulu, kemudian taubat dengan hati, dengan anggota, dengan segala perbuatan, dengan syarat-syarat dia. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku dengan orang-orang yang melakukan ketaatan, orang yang banyak istighfar, orang yang banyak bertaubat, mujibun lahu iza da'ah. Allah Ta'ala perkenankan kepada dia apabila mereka itu berdoa. Jadi syarat Tuhan nak dekat dengan kita ni bila? Apabila kita berdoa dalam keadaan kita beristighfar dan kita bertaubat. Kalau dia buat maksiat, makan benda haram, berdoa, kan dalam hadis tu ada orang ni berjalan musafir, mengembara, bergerosak apa tu ni, tidak terurus body rambut dia, pakaian dia, akak tangan, ya Rabbi, ya Rabbi. Nabi SAW bagi tahu macam mana Tuhan nak terima doa dia. Makannya dia haram, perbuatan dia haram, pakaian dia haram, anna yustajab, bagaimana Tuhan nak terima? Maka nak jadi mustajab doa, sebagaimana dikatakan ati mat'amat tustajab da'wah tu. Baik makannya kamu, diperkenankan doa kamu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita hari ini nak jadi orang mustajab doa, betulkan balik channel kita dulu. Mulut kita jangan masuk kecuali yang halal, jangan keluar kecuali yang baik. Keluar tak baik ada. Duk maki orang, duk kutuk orang siang malam, itu dia panggil keluar yang tak baik. Kita hari ni senang-senangnya, kita dah jaga peraturan, tak makan kecuali benda halal, tapi waktu keluar perkataan-perkataan yang haram. Subhanallah, ini yang kita takut. Para jemaah sekalian, kita pergi lagi kepada kisah Nabi Saleh. Dia pun, puak dia jawab, kaum Samud jawab kepada Saleh. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Allahu akbar. Mereka menjawab dengan berkata, wahai Saleh, sesungguhnya engkau sebelum ini, sebelum mengaku jadi nabi ni, ajak kami tauhid ni, adalah orang yang diharapkan dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Muni ada karisma, ada orang panggil kriteria sebagai pemimpin. Kami duk harap kamu jadi budak-budak yang hebatlah. Tiba-tiba mu jadi lagu ni. Allahu akbar. Lawan adat istiadat, lawan perbuatan tok nenek kita. Kenapa ni Saleh? Jadi geng dia mari tak puas hati. Mari marah ke Saleh pula. Masya-Allah. Kita pun kalau nak jadi pendakwah, bila bercanggah dengan adat-adat yang bercanggah dengan syariat, kalau kita tegur, kita kena marah. Saleh kena marah. Atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Saleh, patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Apa muni Saleh? Marah, ngepek dia panggil. Tak. Semua kata di ulama tafsir, Ibnu Katsir dan lain ni, dia kata orang-orang dulu tidak menerima dakwah Nabi berhujah dengan taklidul aba wal ajdad, semata-mata kerana ikut-ikutan perbuatan tok nenek dulu.
Jadi kita belajar ayat ni, kita pun jangan duk main ikutan. Orang tua dulu buat belakang dah ni. Kita kata kalau yang tak bercanggah dengan syariat, adat istiadat diterima. Al-adatu muhakkamah kata di ulama qawaid. Tetapi kalau bercanggah dengan adat itu bercanggah dengan syariat, kita tak boleh nak hujah dengan taklid al-abad. Apa tuduhan yang ketiga? Dia kata mu dulu kami harap, rupanya tak boleh harap. Yang kedua, mu buat mari menyalahi peraturan tok nenek. Yang ketiga, tengok tuduhan yang ketiga. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan ketahuilah Saleh, sesungguhnya kami berada dalam keadaan syak yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya. Kami tak yakin, tak percaya. Jadi padalah 3 benda kaum Saleh mari kritik Nabi Saleh, merusakkan harapan kami. Manakala zaman kita gak ni kami hantar dengan beasiswa pergi belajar, balik-balik lawan kita, Allahu Akbar. Kemudian langgar PKP, apa dia ni, tok nenek kami. Yang ketiga, kami ragu dengan ajaranmu. Allahu Akbar. Saleh jawab, ulama-ulama ni, nabi-nabi ni Allah Ta'ala ajar dialog belawai. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira takhsir. Saleh jawab, Nabi Saleh berkata, bagaimana fikiran kamu, apa pandangan kamu? Itu maksud gitu. Jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, mukjizat dari Tuhanku. Saleh cabar. Dia gini, dan Allah pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menderhaka kepadanya? Siapa nak bantu? Tak ada lah. Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan. Jadi Saleh kata, mu kalau tak ikut aku ni rugi. Kalau aku ikut mu tak boleh tolong aku juga, kena azab. Jadi satu cerita, menariklah cerita ni. Sebagaimana dalam apa ni, Ibnu Katsir bawa dalam kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga dalam dia panggil apa ni, Qisasul Anbiya, dalam itu juga satu masa puak-puak samuk ni duduk dalam kelak dia, fi nadihim, dalam kelak dia. Nabi Saleh pergi dakwah, ajar ni lah, duduk dialog dengan puak dia ni. Akhir sekali dia kata apa? Kau dia cabar, kalau zaman kita ada, kalau betul mu Nabi, kalau betul, mu dia tak percaya ke? Dia main kalau betul gitu. Kalau betul mu Nabi, dia tunjuklah ke bukit. Biar bukit tu jadi unta. Sudah. Biar bukit tu menjadi unta, dan apa ni? Kami semua akan beriman kamu. Cabarlah, dia kata. Kalau dia kata, in akhrajta min hadhihi saqran naqatan, kalau mau boleh keluarkan daripada bukit ni unta, amanna bika wattaba'nak. Allah, kami akan beriman denganmu, kita ikutmu. Cabar. Nabi Saleh ni tak mengharapkan sangatlah puak dia ni masih Islam.
Sebab dia sayang, kan? Dia apa? Baik. Tunggu. Dia Nabi Saleh kata, "Mu tunggu aku. Jangan pergi lain." Sedap juga dah, kan? Mu jangan pergi lain. Tunggu aku sini. Maka Nabi Saleh pergi di musalla dia. Tahu musalla? Kita belajar dah kan? Dalam kelebihan tayamum, Nabi kata apa? Wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Untuk umat ini, bumi itu jadi masjid, boleh maya di mana-mana, bersih, boleh buat bersuci. Tapi kau dulu tak boleh, kalau nak solat dia kena pergi ke musalla. Maka Nabi Saleh pergi ila musallahu fa salla. Dia berdoa, "Ya Allah, tunjuklah mukjizat aku biar puak-puak itu beriman." Tomoknya Nabi Saleh alaihi salam. Nak suruh siapa? Nak suruh puak dia beriman. Masya Allah, tabarakallah. Nak suruh beriman. Nabi ni macam-macam dia buat. Dia takut apa? Takut puak-puak dia ni binasa. Gitulah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sayang dia kepada kaum dia. Maka Allah Ta'ala wahyu pada Saleh, pergi royak puak tu. Tengok ayat 64. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun qarib. Jadi selalu, Masya Allah, tabarakallah, Nabi Saleh tunjuk, dan wahai kaumku. Saleh kata, "Hei kaumku, ini adalah unta betina Allah." Dia panggil naqatullah. Mu jangan main-main, jangan buat koseh. Ini unta Tuhan, ni bukan unta Saleh. Ini unta siapa? Ini unta Tuhan, bukan unta aku. Kalau mau kacau dia, cari nyakitlah puakmu. Boleh lah, kan? Kalau kacau dia, boleh cari nyakitlah puakmu. Sebagai tanda membuktikan kebenaranku, hakmu cabar tadi, tengok unta. Dia tengok, kakak, bukit pecah. Keluar unta. Sudah. Maka Nabi Saleh bagi tahu protokol unta ni. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah, biar duduk jalan buat atas bumi ni. Dia nak makan berapa, nak minum apa, ikut dia. Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu kena unta aku, unta Allah ini, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masanya. Mengenak unta aku, memakan mati. Nabi Saleh bagi tahu protokol supaya kaum dia jangan kena ke unta. Tanda para jemaah sekalian, kata di ulama tafsir, unta Nabi Saleh ni ada 6 perkara yang pelik. Tanda. Ada berapa perkara pelik? 6 perkara. Tulis itu. Dia kata kanatin naqatu, unta ni mukjizat yang pelik, mudhisyah, yang cukup pelik. Orang tengok patutnya boleh terima dah. Bahasa gengkah kepala apa jadi. Yang pertama, Allah jadikan unta ini bukan daripada mak, dia mari daripada batu. Masya Allah, tabarakallah. Unta daripada mana? Daripada batu. Pak kita ni kalau buat dengan batu, kerah kekur. Yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan dia tu dalam bukit, bukan dalam perut mak. Dia sendiri daripada batu, diciptakan dalam bukit, bukan dalam perut ibu. Dan kemudian unta ni mengandung. Khalaqaha hamilan min ghairi zakarin, tidak pernah dibelaki dengan bapa unta, tapi ada baby dalam perut. 3. Yang keempat, Allah jadikan unta ni sekaligus, tidak kata perut bukit mengandung dulu, malaikat buat mari ultrasound cek tengok berapa bulan lah.
Jadi itu pakai jadi tadi. Tunjuk bukit, ngak tubik uta. Yang kelima, unta ni dia punya power dia minum air satu hari kering air di kawasan Samuk. Minum. Jadi hari dia minum, orang kampung minum susu dia. Itu yang keenam. Dia kata apa? Susu dia tu, laban dia tu kathir, cukup untuk satu kumpulan kaum Samuk. Kala ni benda pelik berlaku. Ingat dah. Siapa dia boleh ulang balik. Yang pertama, dia jadi daripada batu. Yang kedua, dia dikandung oleh bukit, bukan oleh mak dia. Yang ketiga, unta ni sendiri mengandung. Pasal itulah katanya waktu dia kena tikam, lepas ni kita cerita, kena tikam ke Kudar, waktu itulah unta ni bertempik dengan suara yang kuat, nak suruh anak itu lari. Mu lari, baby, jangan kena bunuh ke puak-puak penjahat ni. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, dia boleh Allah Ta'ala cipta dia sekaligus, tidak kata nganda banyak boleh ada. Dia boleh minum kering satu negeri, dan dia boleh jamu dengan susu dia satu negeri. Allahu Akbar. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, itu cerita unta. Kita klik pada cerita geng-geng Kudar pula. Apa jadi? Puak Tok Kudar ni panggil Kudar. Kudar ni geng-geng jahat. Baiklah, marilah puak penyagak. Jadi puak-puak dia ni ada di negeri Samuk ni ada 8 orang penjaga. 8 orang semua. 8 orang ni penjahat dalam negeri tu. Dia pun duk memikir, serabut main dengan unta ni. Sehari dia minum air kering, sibuk kita nak mandi payah. Maka dia pakat. Katanya dalam kisah ni dalam kitab Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Tabari, wallahu alam, mungkin daripada Israiliyat, tapi ada kisah, kita ceritalah sikit. Ada 2 orang dalam negeri Samuk ni. Hak seorang ada anak laki-laki tak mau kahwin, tak siap bini. Hak seorang lagi ada anak perempuan tak berlaki. Satu hari 2 orang ni jumpa dengan kawan dia. Dia kata, kita ni ada anak ni, saya ada laki-laki tak tahu nak kahwin, aku ada anak perempuan tak ada gu. Gini kita pelagar 2, kita berbesan 2. Berbesailah 2 orang ni. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'alanya, bolehlah anak dia itulah yang pelik. Puak-puak penyagak 8 orang ni, dia hantar mari bidan-bidan. Kalau mari orang ada anak laki-laki, dia bunuh. Maka Nabi Saleh kata, akan lahir seorang budak, dia nak bunuh unta aku ni, warna dia pelik, dia panggil Ashqar Azraq, mana warna perang. Orang panggil apa dia ni, bahasa jenis macam orang putih gitu. Warna capu-capu, sifat dia gini. Jadi dia tengok budak hak baru lahir ni, budak ni kali hak boleh meleh unta ni. Game 8 orang kata pega dia, jahat. Maka takdir Allah SWT-nya, budak ni membesar cepat besar dia, sehari macam seminggu, besar. Akhir kali dia masuk dalam geng yang ke-9. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi. Di atas muka bumi ini ada 9 geng penyaga yang merusakkan muka bumi. Maka jadilah puak dia ni, Allahu Akbar, marilah sembilan orang, termasuklah kuda seorang lagi tadi. Baik, kita pergi kepada cerita Kudar. Fa'aqaru an-naqah. Dia ada 2 orang. Seorang tanda. Hak budak membesar pelik tadi, nama dia Kudar, Qaf Dar Alif Ra, Kudar bin Salif. Ketua seorang lagi, nama dia Musaddaq. Tulis nama ni, Musaddaq bin Muharraj bin Muhayya. 2 orang kepala pengat ni. Hak lain itu pengikut. Jadi katanya
Dia pun nak pergi, serabut aku, mai kita pergi tunggu tepi jalan. Tunggu tepi jalan, bila unta ni lalu, si Musaddak ni panah dia kena kaki. Unta pun lembek, mari si Qudar tendai unta ni terbalik, sembelih. Ketika tu, sedih lah kalau kita tengok dalam cerita dia ni, unta ni bertempik supaya anak dia lari, supaya tidak ditangkap. Orang apa? Pergi cari Nabi Saleh. Saleh, habis dah unta mu kena meleh dah. Saleh pergi tengok, mati. Dia kata, mana anak dia? Pergi cari. Kalau anak dia selamat, insya-Allah bala tak turun. Kalau tidak, tunggulah bala. Cari-cari anak dia sudah lari. Baik, Quran tak detail cerita macam tu. Kita pergi kepada kisah Quran lah, lebih baik. Tak. Jauh daripada cerita-cerita Israiliyat dan cerita apa. Tapi Ibnu Katsir tidak kritik cerita ni. Wallahu alam. Baiklah. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Mereka itu kemudian menyembelih unta. Sembelih dah. Cerita panjang kita dah cerita dulu dalam suratul A'raf. Melih unta. Siapa dia tukas melih? Qudar bin Salif. Hak jo tembok jo panah dia Musaddak bin Muharraj bin Muhayya. Dua kepala pengak ni. Geng-geng lain itu dia lah, dia kata fa'aqaru. Kenapa Allah Ta'ala guna lafaz jamak di sini? Fa'aqarun naqata. Sedangkan hak sembelih unta tu Qudar. Kenapa dia guna lafaz jamak? Kata di para ulama tafsir, siapa dia masuk dalam kumpulan jahat, dia termasuk dalam puak jahat. Ini bahaya. Walaupun kita aku tak sembelih, tapi mungkin sekali, maka 9 orang kepala penjaga ini semuanya bertanggungjawab. Baik-baik tuan-tuan, kalau kita tak pergi tempat maksiat tapi kita sapok orang maksiat, walaupun kamu duduk berzikir atas masjid, orang duduk buat maksiat, mengalir dosa atas kepala kamu. Ini ayat ni kena memikir. Maka berkatalah Saleh kepada mereka. Saleh pun cabarlah. Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Saleh kata, bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama 3 hari. 3 hari. Happy lah mu. Lepas pada ni mati habis. Allahu akbar. Zalika wa'dun ghairu makdzub. Tempoh yang demikian itulah suatu janji yang tidak dapat didustakan. Biasanya gitulah. Nabi-nabi ni dibagi tempoh 3 hari. Dalam masa 3 hari apa buat? Nabi Saleh diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya bawa orang-orang yang beriman keluar daripada Al-Hijr. Gigi, keluar. Jangan tunggu sini Saleh. Kalau tidak mati sekali kamu. Maka Nabi Saleh bawa pengikut-pengikut dia yang beriman pergi ke Syam. Pergi ke arah Palestin lah. Dia dekat je di situ tu. Al-Hijr itu nak pergi ke Tabuk lagi 300 kilo. Daripada Tabuk nak pergi ke Syam berapa ratus lagi. Dekat. Nabi Saleh keluar. Apa jadi dengan puak-puak penjaga? Tengok ayat 66. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Allahu akbar. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Nabi Saleh beserta umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami. Selamat Saleh. Dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha berkuasa. Allah Ta'ala ni. Apakah tindakan yang telah dijatuhkan oleh Allah Ta'ala ke atas kaum Samud? Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan dengan satu letusan suara yang menggempakan bumi. Dengan suara tempikan mereka, pom, mati habis. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Mati kerah dia kata orang, tak kata apa. Allahu Akbar. Ka'an lam yaghnau fiha. Ala inna Thamud kafaru rabbahum. Ala bu'dan li Thamud. Mereka punah ranah, mati bergelimpangan, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ, kosong. Hari ini kalau kita pergi melawat, kita boleh tengok bangunan-bangunan, bukit-bukit yang dibahat, yang dikorek, kosong, tak ada gapur. Allahu Akbar. Allah Ta'ala biarkan. Zaman Quraisy dulu pun dia lalu, tengok saja, tak mikir. Zaman kita hari ni pun bah-bah pelancongan pergi keduk pakat selfie, tidak berfikir binasanya puak ni dengan sebab derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi tak galakkan kita pergi ke tempat-tempat dia kena laknat begini, supaya kita takut kita kena laknat oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma sekali-sekali nak pergi tengok bolehlah, kata di para ulama, tapi tidak menjadi suatu agenda besar, kan, jangan buat. Alhamdulillah. Ala inna Thamud kafaru rabbahum. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufur kepada Tuhan mereka. Ala bu'dan li Thamud. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Bila derhaka, itulah kesudahannya. Kita balik kepada tadabbur kita. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau derhaka kerah kepala, tunggulah kebinasaan. Wal iyazubillah. Tamaklah kita kisah yang ketiga. Kita mula dengan Nabi Nuh, Hud, Saleh. Ayat yang ke-69, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim. Ini kisah yang keempat. Insyaallah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.